Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Bab pada malam ni bab yang ke-16. Bab fil ma'asi allati hiya fima bainahu wa baina nafsihi. Bab perbuatan kemaksiatan seseorang yang mempunyai kesan kepada dirinya. Qala al-Imam Shannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. I'lam anna al-quwwata al-malakiyyah min al-insan qad iktadafat biha al-quwwatul bahimiyyah min jawanibiha. Wa innama mathaluha fi dhalika mathalu ta'ir في قفص سعادته أن يخرج من هذا الفقس فيلحق بحيزه الأصلي من الرياض الأريضة ويأكل الحبوب الغاذية والفواكه اللذيذة من هنالك ويدخل في زمرة أبناء نوعه فيبتهج بهم كل الابتهاج. فأشد شقاوة الإنسان أن يكون دهريا وحقيقة الدهر أن يكون مناقضا للعلوم الفطرية المخلوقة فيه وقد بينا أن له ميلا في أصل فطرته إلى المبدأ جل جلاله وميلا إلى تعظيمه أشد ما يجد من التعظيم وإليه الإشارة في قوله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْآيَةَ وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Kata dia, anda harus tahu bahawa, hendaklah anda ketahui bahawa kekuatan malaikat dalam diri manusia itu dikepung oleh fakulti ataupun kekuatan kebinatangan di semua sisi. Mana dia dikepung, mana manusia ni dia ada dua unsur, ada dua unsur. Yang pertama unsur malaikat dan unsur bahimiyah, unsur binatang. Jadi bab 16 ni dia masih lagi cara berbicara tentang dosa-dosa. Oleh kerana mabahas yang kelima ni, mabahas bir wal isim, Imam Waliullah masih lagi bicara tentang dosa ni. Dia termasuk orang kafir pun lah. Mana? Dosa akan bicara tentang orang kafir ni. Orang dia termasuk orang Islam kafir dua-dua ni. Semua merangkumi belaka manusia. Asalkan manusia. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia itu nota 396 tu, dosa terbahagi kepada dua. Mana dalam bab ini Imam Waliullah dia tidak seperti pengarang kitab-kitab berkenaan dosa lain tu, seperti Zahabi, Ibnu Hajar. Imam Waliullah ni dia di sini agak unik. Dia membahagikan dosa itu berdasarkan kepada kesan. Mana kesan dosa tu terhadap diri sendiri. Yang kedua, dosa yang melibatkan orang lain, pihak yang kedua. Jadi dosa terbahagi kepada dua, dipanggil dosa lazim dan dosa muta'addi. Dosa lazim ni bermaksud mudaratnya itu hanya terhenti setakat diri pelakunya, seperti mulhid atau fahaman yang tidak bertuhan dan sombong takbur. Mana dia tu seorang dia lah, mudarat tu mudarat diri dia sendiri. Kalau macam itu semaya dengan riak gapo semua, orang lain tak ada gapo, tidak terjejah dengan keadaan dia tu. Satu lagi dia panggil dosa muta'addi, mana dosa yang melarat kepada orang lain. Akibatnya itu maksiat yang mudaratnya itu melarat kepada orang lain, seperti minum arak. Boleh jadi dia bertengkar, berbalah, bawa kereta langgar, dia letrik apa semua, dan memakan riba, mana dia memeras orang yang berhajat. Orang yang ada hajat, dia ambil kesempatan di atas orang yang terdesak itu.
Jadi bab yang ke-16 ni membicarakan dosa yang pertama, dan bab berikut, bab yang ke-17 nanti membahaskan dosa yang kedua. Ini dosa mutaaddi, yang melarang. Jadi manusia ni dalam diri dia itu ada dua unsur. Ada unsur malakiyah dan unsur bahimiyah. Cuma Imam Waliullah sebut di sini, jiwa malakiyah ni duduk tengah-tengah, dikelilingi oleh jiwa bahimiyah. Nota 397, dengan kedua-dua kekuatan ini, bahimiyah dan malakiyah ni, manusia dapat hidup dan melakukan pelbagai perbuatan baik dan jahat. Jadi kalau dia dikuasai oleh jiwa bahimiyah, maka banyaklah kejahatan dia buat. Sebab bahimiyah ni binatang-binatang, dia tidak terikat dengan undang-undang. Kambing, dia boleh naik belakang, mak dia ke, anak dia ke, saing dia ke, dia tidak terikat. Ayah pun dia tidak ada peraturan. Sifat malaikatlah sifat teras yang ada dalam jiwa manusia. Dari segi zahir, tiada bezanya manusia dengan haiwan lain. Mana kalau kita tengok dari segi makan, minum, tidur, apa semua ni, serupa manusia ni, berkelamin. Apa yang menjadi perbezaan ialah wujudnya sifat kehendak, iradah dan kemahuan yang ada dalam diri manusia. Ataupun kita tambah lagi kekuatan untuk memilih. Jadi untuk memilih ni, maka dia merancang, dia berfikir, dia bertindak untuk mencapainya. Mana ada tu dia punya tadbir tu. Bila mana manusia itu ada kehendak dalam diri dia, maka dia berfikir. Maka sebab itulah Allah SWT letak akal dalam diri manusia. Tapi dari segi terasnya, dua sifat ni lah. Dari segi asalnya ada dua sifat ni, sifat malaikat dan sifat binatang. Jadi ada sifat makan, minum, tidur dan berkelamin inilah yang menjadikan manusia tu terus berkembang biak, berketurunan. Dia terus ada di atas muka bumi ni. Jadi beza manusia dengan haiwan ni dari segi ada kehendak, dan dia boleh berfikir, boleh merancang, dan dia bertindak mengikut kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi itu manusia. Jadi perumpamaannya, maknanya perumpamaan manusia tadi, yang mana sifat bahimiyah itu mengurung diri dia, sehingga lemah jiwa malaikat dia, adalah seperti burung di dalam sangkar. Burung duduk dalam sangkar dia tadi, yang kegembiraannya terletak pada membebaskan diri dari sangkar itu. Mana dia tu sentiasa ita jalan nak keluar. Mana dia tidak akan tenang berada dalam sangkar tadi. Maknanya walaupun sangkar dia tu sangkar emas, dia tidak akan gembira. Sebab bagi dia kegembiraan itu terletak pada kebebasan. Begitu juga kegembiraannya itu bila berada di persekitaran asalnya, di taman yang penuh dengan pokok, dapat makan biji-bijian dan buah-buah yang lazat dari sana, dan menyertai teman-teman dari sejenisnya. Mana dia bersama dengan spesies dia, boleh terbang, boleh hinggap, boleh berkicauan, bergembira sepuas-puasnya bersama yang lain. Jadi maknanya manusia ni, lagu itulah keadaan dia. Nota berikut tu, maksudnya burung itu tidak akan bahagia dalam keadaan terkurung dan inginkan kebebasan untuk terbang, untuk mencapai sendiri apa yang diingini, dan terbang bersama dengan spesiesnya. Demikianlah pembawaan. Maknanya pembawaan ni mana sifat asal manusia. Jadi manusia ni hak asal dia nak bebas, dia bergerak. Begitu juga hak asal manusia ni, dia ada kehendak dari segi kerohanian tu, yang dikatakan sifat malaikat. Nak kepada ilmu, nak kepada kemuliaan, ketinggian, nak dekat dengan Allah Ta'ala. Itu keinginan dia. Tetapi
dia ada halangan dalam bentuk dia tu sebagai manusia yang ada sifat bahimiah. Macam contoh, manusia ni dia nak beribadat sepanjang-panjang malam, tetapi mari ngatuk, mari letih. Manusia ni dia nak mencapai kesempurnaan, ketinggian tu, tapi dia ada halangan tadilah. Dia terpaksa keluar bekerja, terpaksa jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tapi kalau hak dari segi asalnya dia nak mencapai kesempurnaan kerohanian dia tu, mencapai kesempurnaan dari segi ilmu, tapi itulah ada halangan pada diri dia. Misalnya orang kafir kalau Islam dia baca katalah sama-sama nak ilmu, orang kafir pun nak ilmu juga. Tak kira apa ilmu tu, maknanya ilmu tu sifat ia sempurna hak dalam jiwa manusia. Ilmu ikutlah apa-apa ilmu. Jadi bila dia nak belajar ilmu, tak kira apa jenis ilmu dunia ke, dia ada halangan tadilah. Dia kena makan, nak makan kena bekerja. Dia kalau malam dia nak baca, dia mengantuk, nak tidur. Tu halangan dia. Jadi tak ada halangan tadi, barulah dia dapat mencapai apa yang dia cari tu. Jadi itu ada pada semua kan. Jadi nak kepada ilmu itu adalah sifat malaikat yang ada pada jiwa manusia. Sifat malaikat dalam jiwa manusia, tak kira kafir ke Islam ke, dia ada tu kesempurnaan tu. Cuma orang mukmin dia naik darjat tinggi sikit. Ilmu yang dia belajar, katalah perubatan dia belajar sebagai alat untuk dia mendekatkan diri pada Allah SWT. Kalau orang kafir ni dia setakat kemanusiaan aja, dia nak tolong orang sakit, ataupun kalau hak rendah kan sekadar dia nak makan gaji, boleh pitih apa semua. Hak tinggi sikit atas rasa kemanusiaan, nak rawat orang berpenyakit supaya orang sihat apa semua. Kalau orang mukmin ni dia ada semua niat-niat tadi. Hak niat lebih besarnya dia dapat dekatkan diri dia kepada Allah SWT dengan beramal kebaktian tadi. Jadi itu kesempurnaan yang dicapai oleh manusia, yang dikendaki oleh manusia, tapi ada halangan tadilah. Halangan sebagai manusia ni. Ngaji setahun dua, tiba-tiba nak binding. Tak boleh dah, tak boleh pergi dah. Nak binding. Jadi bila dia berkahwin, tergendala lah. Tergendala dia punya pencarian dia tu. Menyebabkan masa dia tu habis dengan sesuatu yang menjadi sifat bahimiah dia, ataupun dia nak sesuatu tapi dia sibuk dengan tidur, dengan makan, dengan minum. Jadi itu menghalang dia daripada mencapai kesempurnaan. Nombor 398 ni maksudnya buruk itu tidak akan bahagia dalam keadaan terkurung, dan inginkan kebebasan untuk terbang mencapai sendiri. Demikianlah manusia. Lagu 3. Manusia walaupun manusia ni dia nak pada bebas, mana bebas dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, tetapi Allah SWT tidak membiarkan manusia menjadi terlalu bebas. Dia ada peraturan dia. Jadi keinginan manusia tu dia nak mencapai kesempurnaan, dia nak ikut segala kehendak dia, tetapi ada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang ini syariat. Macam tadi, walaupun dia nak, katalah dia nak study sepanjang-panjang malam, tapi dia kena ada hak dia lah. Tak boleh dia kena tidur juga. Tak boleh tiga hari tak tidur kerana study, tak boleh. Jadi manusia kena ikut peraturan panggil peraturan kauniyah. Peraturan kauniyah. Kalau peraturan syariah ni, dia baca setara mana pun, study setara mana pun, dia kena sembahyang subuh tu. Kalau peraturan kauniyah ni, dia sebagai manusia, dia baca setara mana pun, dia tak boleh ketepikan makan, tak boleh ketepikan tidur, rehat dia tu. Dia kena sempurnakan kedua-dua sudut tadi. Itu peraturan Allah Ta'ala.
Oleh sebab itu Allah Ta'ala menurunkan syariat supaya manusia mengetahui batas sempadan dalam tindak tanduknya, supaya kehendak yang ada dalam dirinya tadi dan tindakan setiap orang itu tidak memudaratkan orang lain. Kecelakaan terbesar manusia adalah, maknanya dosa yang paling memudaratkan diri manusia. Dosa yang paling memudaratkan diri manusia itu sendiri, iaitu kerana dia menjadi seorang dahri. Dahri ni naturalist lah. Naturalist. Biasanya diterjemah sebagai ateis, tak ada Tuhan. Naturalist ni maknanya sesuatu yang terjadi di alam ni bagi dia kebetulan lah. Dia berlalu bersama dengan waktu. Gitu. Gingat sendiri. Tapi tidak etis kan? Tidak etis tak kira Tuhan rasa tak? Etis. Etis ni tak ada Tuhan. Maknanya naturalist ni dia ada sudut tu, dia tidak akui ada Tuhan lah. Kalau tengok dalam National Geographic tu selalu ayat Mother Nature. Mother Nature. Tak. Dia tahu istilah Mother Nature tu. Jadi benda tu dia berevolusi, bergerak gitu. Tidak ada yang mentadbir. Darwin lain. Naturalist ni natural, benda tu terjadi sendiri. Tak ada Tuhan yang berkehendak, tidak ada Tuhan yang mentadbir. Saintis lah. Saintis gitulah. Maknanya Tuhan tidak ada peranan dalam alam semesta. Dia macam falsafah kuno Greek dulu. Tuhan buat sesuatu, lepas tu Tuhan lek terjadi dengan sendiri. Walaupun demon ni percaya ada Tuhan, ada Tuhan yang mencipta, tapi Tuhan yang mencipta tu setakat Tuhan yang mencipta sahaja. Sebab itulah kalau kita bahagia kita baca mula-mula dulu asas bir ni dalam bab tauhid ni, beriman dengan Allah Ta'ala tu dia ada 4 peringkat. Allah SWT sebagai wujud yang wajib ada. Yang kedua, Allah SWT yang mencipta alam semesta. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala yang mentadbir. Dalam pentadbir Allah Ta'ala belaka ni. Dan yang keempat itulah kita memberikan ibadat dan ketaatan sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Itu 4 peringkat tauhid. Itu dalam bab yang pertama. Dalam bab yang pertama ada 4 peringkat tauhid. Jadi golongan dahri ni boleh jadi dia mengakui ada Tuhan, tapi bagi dia tu Tuhan yang telah menyerahkan pentadbiran kepada yang lain. Sebab itulah kalau nak kata etis tu dia tidak berapa tak tepat mengikut istilah waliullah sini. Walaupun kalau ikut terjemahan bahasa Inggeris tu dia tulis atheism. Tapi kalau ikut istilah waliullah dalam kitab ni, dahri itu maksudnya dengan huraian dia ni. Maknanya golongan ni golongan ya menentang fitrah lah. Tidak mengakui ada fitrah. Fitrah tu maknanya tauhid lah. Tuhan yang esa, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir. Dan sifat sebenar dahriyah adalah menentang pengetahuan fitrah yang diciptakan dalam dirinya. Mana manusia tu dia tolak adanya fitrah. Maknanya fitrah ni persediaan dalam media tu untuk menerima millah, untuk menerima agama tauhid, untuk menerima Islam, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu fitrah.
Kami telah menjelaskan bahawa orang itu mempunyai kecenderungan kepada pencipta. Ini kalau tidak silap kita ni, dalam bahas yang pertama ni, kecenderungan yang ada tauhid ni adalah benda fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia. Kena cek mula lah. Tapi waliullah dia sebut dah. Mungkin dalam bab sebelum pada ni, bab berkenaan dengan ibadat itu adalah hak Allah Ta'ala. Jadi ibadat itu adalah kebajikan yang paling besar yang menjadi hak Allah Ta'ala. Itu diakui secara fitrah berdasarkan kepada kaedah syukrul mun'im, berterima kasih kepada pemberi nikmat. Maknanya manusia ni sepakat secara fitrah bahawa wajib berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Sebab itulah dia ada istilah terima kasih. Maknanya mengenal budi. Maknanya bila orang tu memberi pertolongan kepada kita, kita pun ucap terima kasih. Kalau kita tak kata sepatah ucapan terima kasih pada dia tu, macam rasa bersalah. Kita tidak membalas budi dia, tidak mengenal jasa dia. Jadi orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita Allah Ta'ala, dan cara terima kasih pada dia ibadah. Itu benda fitrah. Jadi orang itu, yakni manusia itu mempunyai kecenderungan kepada pencipta pada akal sifat semula jadinya, mana pada asal fitrah dia cenderung kepada Allah. Maknanya tak mungkin seorang itu menafikan kewujudan Tuhan. Macam kadang orang-orang dalam hutan, orang agama pagan tu, agama emanisma, dia nak sesuatu, dia pun minta. Dia bimbang sesuatu kemudaratan berlaku, dia akan minta perlindungan. Maknanya nak berhajat pada sesuatu, lalu dia pun berbisik dengan hati, nak tolak mudarat pun dia berbisik dengan hati, berdoa dalam arti kata yang umum. Itu menandakan dia mengakui ada Tuhan. Cuma dia tersasarlah daripada mengenal Tuhan yang sebenar. Tak ada orang bimbing dia, tapi dalam hati dia tu tetap mengakui mesti ada supernatural, sesuatu yang amat berkuasa, sesuatu yang mempunyai kuasa yang luar biasa, dia tetap akui. Begitu juga kecenderungan untuk memuliakannya. Maknanya bila dia cenderung kepada adanya Tuhan, maka dia akan ta'zimkan, membesarkan Tuhan tadi. Dia mesti ada kecenderungan. Mana bila kata ini adalah Allah, ini Tuhan, maka dia akan menunjukkan dengan seluruh jiwa dan raga dia tu ta'zim, membesarkan, mengagungkan. Jadi dua perkara di sinilah. Cenderung dengan akui adanya Tuhan. Yang kedua ta'zim. Ini fitrah, fitrah dalam diri manusia. Inilah yang ditunjukkan dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia menjadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Tuhan berkata, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Jadi pertanyaan daripada Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Ini orang panggil alam arwah. Alam arwah, yang ni sebelum
Ruh ni masuk dalam jasad. Jadi ini peringkat. Ini dalam bab takdir kita bicara dah itu dah. Satu peringkat. Satu peringkat daripada alam kejadian ni dah. Dia ada alamul amri. Alamul amri ni Allah Ta'ala takdirkan segala sesuatu. Kemudian dia ada alam khalqi. Alam khalqi, alam penciptaan. Dan penciptaan ni dia banyak peringkat lah. Penciptaan manusia ni, ruh manusia ni dia wujud dah berlaku. Daripada tubuh Adam tu, Allah Ta'ala keluarkan ruh. Semua ruh dia ada. Cuma belum tiba waktu dia untuk dimasukkan dalam jasad tubuh masing-masing. Jadi seorang-seorang tu akan dimasukkan dalam tubuh masing-masing. Jadi hak akan datang ni tak lahirkan lagi. Wujud ruh dia tu ada. Di satu tempat. Tapi belum bertemu dengan alam dunia ni. Jasad dia. Belum masuk lagi. Jadi manusia tu dari segi ruh dia tu ada dah. Dia alam tu. Jadi alam arwah ni ini sebagai daripada alam mithal lah. Kewujudan ruh tu lagu mana kita tidak tahu, tapi ruh tu wujud. Jadi dikeluarkan ruh tu daripada Adam, dan ditanya soalan ni. Orang tasawuf kata ni zaman Alastu. Satu peringkat daripada alam khalq. Jadi ada alam khalq tu ataupun alam takwini. Jadi dia ada alamul amr. Alam amr ni maknanya alam yang Allah Ta'ala memerintah. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Supaya kamu ni di akhirat nanti tidak kata kita ni tidak tahu apa-apa pun tentang benda ni. Maknanya pengetahuan Allah sebagai Rabb itu adalah satu ilmu. Satu ilmu secara fitrah yang telah tertanam dalam jiwa manusia. Manusia tu dilahirkan dengan bawa ilmu ni lah, bawa fitrah ni. Cuma nak memperingatkan semula tentang ilmu ni, maka Allah Ta'ala kirim Rasul. Allah Ta'ala turunkan wahyu kitab untuk memperingatkan manusia. Jadi sebab itulah asal manusia ni, bila dia ajak dia kepada Islam, dia menerima dengan mudah. Kalau payah degil tu, kalau kita tengok baca Abu Jahal Abu Lahab tu, dia ada benda lain di sebalik itulah. Kalau orang lain mudah. Tengok Abu Bakar timur selalu, Waraqah timur selalu. Abu Bakar tu dia timur Islam, lepas pada tu dia bawa pula orang lain masuk Islam. Maknanya kalau orang tu dia balik mengisafi tentang hakikat fitrah dia, maka dia mudah menerima Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak diciptakan menurut fitrah. Kalau baca hadis ni dengan lengkap, fal abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapa lah yang menjadikan anak tu Yahudi, menjadikan anak tu Nasrani, dan menjadikan anak tu Majusi. Tak kata kedua ibu bapa ni lah yang menjadikan dia Islam. Tak. Maka sebab itulah kita ni, orang yang dilahirkan dalam keluarga Islam tak perlu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tak perlu. Sebab kita ni orang asyhadu dah. Orang asyhadu dah. Sebab itulah kita terima dengar azan tu sejak daripada bayi lagi. Jadi pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan fitrah tu sudah tertanam dah dalam diri manusia tu. Jadi dia tidak perlu diislamkan. Dia Islam dah.
daripada dia dilahirkan daripada keluarga Islam, tidak perlu diislam lagi kerana dia sudah Islam. Jadi ala fitrah ni masuk fitrah dalam hadis ni ialah agama Islam atau persediaan dalam diri untuk menerima agama tauhid. Istiqda', maknanya memang cenderung kepada tu. Jadi dia kalau dari segi perbezaan pendapat ulama tentang makna fitrah ni, asal makna fitrah ni khilqah, asal kejadian. Asal kejadian, khilqah. Pada bahasanya fitrah ni khilqah, asal kejadian. Jadi asal kejadian itulah manusia ni dia beragama. Beragama tu pula beragama tauhid. Dia tak boleh lagi dah. Manusia ni dia nak satu je tepat, ia menyelesaikan hajat. Mudah kita kata macam UTC lah, pemusatan UTC tu. Maknanya dari segi kita, kalau kata tauhid, agama tauhid ni UTC cara dia. Maknanya kita pergi setepak, nak buat pasport, nak pergi cek gigi, nak buat tabung haji, nak baru lesen, nak bayar cukap itu, di UTC tu lah ada belakang. Jadi manusia ni tak sih jenis nak ni pergi situ pula parking pula, pergi situ nak naik pejabat tu, nak cari tempat parking tak jumpa, payah. Jadi manusia nak setepak je. Begitu juga hak asalnya manusia ni, fitrah dia nak ada Tuhan, satu Tuhan yang menyelesaikan semua hajat dia. Hajat dia nak rahmat, nak berkat, nak rezeki, nak keampunan, nak kekayaan, nak pengampunan, nak pertolongan, nak perlindungan, apa semua benda. Kalau kata satu Tuhan itulah Tuhan yang mempunyai kekuasaan, itulah hak sebenarnya manusia nak. Jadi UTC itu satu fitrah manusia, dia nak one stop center. Jadi Tuhan pun lagu tu sebenarnya bagi manusia, dia nak satu Tuhan yang menyelesaikan semua hajat. Jadi kalau kata berbilai Tuhan, untuk dapat rezeki dia kena pergi sembah berhala ni, naik atas bukit ni. Tak. Nak anak pula kena pergi naik bukit tu pula, nak bukit satu lagi. Tak. 100 anak tangga pergi minta rezeki, pergi minta anak dengan Tuhan ni. Jadi susah. Tapi manusia yang telah rosak fitrah, lagu itulah dia buat. Dia menjadikan Tuhan ni berbilai-bilai. Jadi asal fitrah manusia ni, dia mestilah terima satu Tuhan. Kemudian secara fitrah juga mengagungkan Tuhan. Jadi fitrah yang pertama kita bicara tadi, manusia ni dia mengakui ada Tuhan. Kerana perjanjian dia tu di alam arwah dengan Allah SWT. Jadi manusia tu dilahirkan ke dunia dengan membawa ilmu fitrah ni, ilmu mengakui ada Tuhan. Satu lagi benda fitrah yang ada dalam jiwa manusia ni, dia mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah. Cuma mengagungkan Allah SWT ni dia kena dengan seluruh jiwa kita, dengan kemuncak pengagungan. Jadi orang dahri ni dia tidak dapat mengagungkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana tak cukup syarat tadi. Jadi pengagungan kemuncak, yakni kepada Allah Ta'ala, hanya wujud melalui i'tiqad bahawa Allah sebagai pencipta alam bertindak dengan kehendak, pilihan dan pembalasan, dan dia meletakkan taklif, yakni kewajipan agama ke atas manusia, dan menetapkan undang-undang untuk mereka. Jadi kita ta'zim Allah Ta'ala ni, yang pertama dengan i'tiqad. I'tiqad nombor 4 tu ta'zim ni pengagungan kemuncak, pengakuan daripada pihak hamba kepada Allah bahawa Allah Tuhan yang maha besar sebagai pencipta dan pentadbir alam semesta, dan dirinya, mana diri manusia itu adalah hamba yang lemah dan fakir, dhaif dan fakir, berhajat. Lalu dia menzahirkan pengagungan tadi, pengagungan tambahlah dalam bentuk ibadat dan ketaatan.
Jadi ta'zim tadi kata walillah, i'tiqad bahawa Allah sebagai pencipta alam, bertindak dengan kehendak, fa'alul lima yurid, ayat itulah. Lepas tu dengan ada pilihan dia, atas pilihan dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancang berlakunya. Mana semua ni ada skema yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya di apa, peringkat martabak ni, martabak takdir ni, Allah Ta'ala dengan ilmu dia, dengan iradah dia, dia telah menetapkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hak ada, hak dicipta ni, dia semua dengan takdir Allah Ta'ala. Design lah, takdir tu ada design. Allah Ta'ala telah tentu dah. Allah Ta'ala telah menentukan dalam peraturan dia berapa kali ni matahari terbit dan terbenam, berapa hujan yang turun, mana tempat dapat hujan, mana tempat yang tidak dapat hujan, lama mana kemarau akan berlaku pada satu tempat pada satu tahun. Itu Allah Ta'ala telah tetapkan. Di Malaysia ni berapa Allah Ta'ala nak cipta orang lelaki, orang perempuan. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas. Mana Allah Ta'ala boleh pilih siapa dia yang menjadi Nabi. Untuk Bani Israel tu berapa Nabi ada, untuk manusia tu berapa Rasul untuk mereka. Begitu Allah Ta'ala boleh memberikan seseorang tu bakat gapo pada seseorang, bakat tukar ke, bakat profesional ke, dan sebagainya. Jadi di sini Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Khalik, ia mudabbir, ia mentarbih ataupun ia musarrif, ia mengurus alam ni. Allah Ta'ala telah meletakkan taklif, yakni Allah Ta'ala telah menetapkan undang-undang, peraturan kepada manusia. Peraturan. Jadi pengagungan kemuncak tadi beriktikad bahawa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan keagungan. Maha suci Allah daripada apa-apa kekurangan dan menyerupai makhluk. Dia yang mencipta, dia yang mentarbih alam semesta. Tidak pernah dia menyerahkan kepada pihak lain. Dialah yang menetapkan peraturan dan undang-undang. Bahawa dia mempunyai undang-undang bagi semua makhluknya, tiada satu pun yang terkeluar daripada pentadbiran dan perhatian Allah Ta'ala. Itu etikad yang sepatutnya. Etikad inilah yang tidak ada pada orang dahri. Orang yang menafikan bahawa dia mempunyai Tuhan yang kepadanya rantaian penciptaan berakhir, maknanya dia tak mengaku adanya Tuhan. Sebab makhluk-makhluk dia ni, makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni, memanglah kita kata bersebab dah. Bersebab. Macam Ali Sain dia boleh katalah ini disebabkan oleh hak ni, hak ni disebabkan oleh hak ni. Macam apa contoh, dia ada punca lah kalau kata penyakit tu. Mengapa terjadi penyakit? Jadi dia ada punca dia. Jadi akhir dia panggil illatul ilal. Punca sebenar kepada segala sebab-sebab ni balik pada Allah. Allah yang menentukan. Jadi rantaian penciptaan ni maksud dia atas dunia sebab musabab ni, apa yang berlaku dia berasaskan kepada sebab. Maknanya kita boleh hurai haniki dah. Sekali Allah lah. Macam kita kata punca pada kematian. Punca pada kematian. God tu tak berfungsi, tak. Susu je akhir sekali dah Tuhan nak cabut nyawa.
Ataupun seorang anak wujud kerana bapa. Tak. Jadi bapa tu sebab pada kewujudan anak. Tapi sebab kewujudan bapa ni, walaupun bapa dia, tapi hakikat sebenarnya Allah di sebalik rantaian penciptaan tadi. Jadi dia menafikan dia ada Tuhan. Ia merupakan sebab kepada segala sebab. Atau percaya bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat dan tidak berkuasa untuk mentadbir alam. Maknanya bagi dia ni Tuhan ni kosong, tak ada sifat. Ni golongan dia panggil golongan Mu'attilah. Tuhan tak ada sifat, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata, tidak berlaku. Bagi dia Tuhan tu hanya wujud. Itu golongan Mu'attilah. Dan tidak berkuasa dalam mentadbir alam. Ni golongan falsafah lah, sebab dia kira Tuhan ni bila cipta alam, dia tidak tadbir, dia serah kepada alam tu sendiri untuk bertindak mengikut kehendak sendiri. Atau dia percaya bahawa dia tu dipaksa untuk bertindak tanpa rela. Maknanya orang yang etikad bahawa Allah tu, Tuhan itu dipaksa untuk bertindak tanpa rela, mana tak ada pilihan. Ini pun salah juga. Begitu juga bahawa dia tidak akan membalas manusia untuk kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Mana Tuhan tak ada undang-undang. Ni dahri juga ni, sebab dia menafikan keadilan. Sebab Tuhan ni telah menetapkan ada undang-undang. Orang buat baik dibalas dengan syurga, orang jahat dibalas dengan neraka. Jadi setiap perbuatan ada pembalasan. Jadi golongan dahri ni dia menafikan ada pembalasan. Sedangkan pembalasan tu berarti Allah Ta'ala ni adil. Sebab gapo-gapo pun manusia ni dia akui, mesti ada pembalasan, karma. Karma tu manusia akui mesti ada balasan terhadap setiap perbuatan. Jadi kalau kata Tuhan tak balas, buat jahat secara mana pun Tuhan tak balas, mana Tuhan tak adil, zalim lah. Buat baik secara mana pun kita tidak ada ganjaran. Ini pun tak kena juga, sebab manusia ni kalau orang tu buat benda baik, dia akan dikenal jasa dia, dia diberi anugerah. Perjalanan alam lagu tu lah. Raja dia akan bagi pingat kebesaran, darjah kebesaran, membawa gelaran datuk. Jadi datuk panglima perang, datuk paduka, macam-macam jenis gelaran ada. Datuk Wira Perkasa, macam-macam gelaran dia bagi. Sebab maknanya jasa baik mesti ada pembalasan. Jadi kalau manusia tu fikir bahawa dia duduk atas dunia ni buat gapo pun tidak ada balasan, tidak ada syurga, tidak ada neraka, berarti dia tidak mengakui keadilan Allah Ta'ala, dia tidak mengakui sifat syakur Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ia akan membalas jasa budi baik manusia tu. Atau menyangka bahawa Tuhan adalah seperti makhluk lain. Ini golongan mujassimah lah, golongan mujassimah ataupun golongan musyabbihah, yang menganggap Tuhan ni serupa makhluk. Atau bahawa dia berkongsi sebahagian daripada sifat-sifatnya dengan manusia. Ini syirik. Tuhan berkongsi dengan manusia. Mana Tuhan manusia ni ada manusia sakti, manusia hebat. Maknanya kalau dalam kepercayaan orang dulu, dia ada orang tertentu ni dia jamuh ya, maka sembuh penyakit. Itu manusia sakti lah. Maknanya manusia percaya orang ni ada kuasa penyembuhan tanpa sebab musabab. Dia hak kita kata syirik lagu tu lah. Kita percaya, kita pergi kat wali ni, tok wali ni, tok imam ni, dia jamuh ya, hilang segala kesedihan, jadi tenang. Tu syirik tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada sebab musabab.
Dia mari jamur perut bini kita. Kelik tu mengandung. Kita etikad lagu tu. Syirik. Sebab ia memberi tanpa asbab Allah. Ia memberi pertolongan tanpa asbab Allah. Tapi kalau dia fikir ada seorang tertentu dengan kuasa dia, dah. Ataupun kita takut pada dia tu sebab bimbang. Kita bimbang kalau kita salah langkah depan dia, salah kecek depan dia, jadi gini, anak jadi dungu, dah. Nego jadi tak untung. Hak tu benda-benda syirik ia berlaku lah. Jaga molek ni, Tok Wali ni kena beradab dengan dia. Dah, pergi kubur Tok Wali kena beradab. Tak boleh cepat paling punggung. Kalau cepat paling punggung tak beradab dia murka. Menyebabkan kita ni jadi apa? Lupuh ke gapo ke. Dia ada etikad tu, tak kebimbangan tu. Kebimbangan bila tidak beradab dengan guru, kata dia. Sebab itulah tu guru ni kata dia ni kena sadap juga 3 kali siung. Siung sekali, sini sekali, sini sekali, sini sekali. 3 kali siung. Punah. Baca rokok tak? Tok Wali. Tok Wali, padahal Tok Wali tangan tu tangan sakok. Berkongsi sifatnya dengan manusia, ini panggil syirik. Atau percaya bahawa dia tidak menetapkan hukum ilahi, hukum syarak lah, mana dia tidak menerima adanya syariat kepada mereka yang kepada manusia melalui seorang Nabi, maka dia adalah seorang dahri. Mana kalau ada belakang sifat-sifat lagu ni, akhir sekali ni dia tidak percaya kedatangan Nabi sebagai Rasul daripada Allah Ta'ala yang membawa syariat, maka dia adalah seorang dahri yang tidak mempunyai keazaman dalam jiwanya untuk mengagungkan Tuhannya. Mana pendek kata, dia apa, dahri dalam istilah waliullah ni luas. Luas, bukan semata-mata tak ada Tuhan. Maknanya Tuhan ia wujud dengan tidak berfungsi. Jadi boneka lah. Ilmu pengetahuannya tidak menembusi sama sekali alam suci. Maknanya ilmu pengetahuan dahri tadi, dia tidak merangkumi tentang ketuhanan Allah SWT. Maknanya pengetahuan mereka tu hanya setakat dunia je. Mereka tengok zahir. Zalika ma balaghuhum minal ilm. Itu sahaja batas ilmu mereka. Yang ini tentang dunia je. Tentang hak sebalik daripada dunia ni, yang ni tentang kekuasaan Allah Ta'ala, pentadbiran Allah SWT, ketetapan Allah Ta'ala, dia jahil, dia tidak ada ilmu. Nombor 403, fitrahnya terdinding daripada dapat mencapai ilmu dan makrifat tentang Allah. Jadi dia ada penyakit belaka tadi, seperti yang kita sebut tadi. Dia ada penyakit tasbih, syirik, ta'til, menafikan sifat Allah, mengatakan Allah Ta'ala tidak sebagai pentadbir. Allah Ta'ala ni tunduk pada tekanan. Tu tunduk pada tekanan ni macam golongan musyrik lah. Golongan musyrik ni bagi mereka, kita buat kesalahan apa-apa pun, tapi kalau kita telah puja malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, maka malaikat ni lah akan dapat menghentikan Allah Ta'ala daripada menghukum manusia yang bersalah. Tu dipanggil faham syafaat qahriyah. Mana Tuhan ni terpaksa tunduk kepada permintaan orang tertentu. Jadi malu Allah. Jadi dia anggap Allah Ta'ala ni macam kalau kita anggap macam pemerintah lah. Pemerintah yang naik melalui pemberi dana untuk parti dia. Jadi pemerintah ni naik kerana ada pemerintah ni naik kerana dia satu parti ni ada dana dia. Dana daripada orang kaya-kaya.
Jadi bila dia nak menetapkan apa undang-undang, dia kena tanya yang membiayai dia ni, siapa dia boleh jadi menteri ni. Dia apa jadi menteri kerana dia mau ditulis keping untuk dia. Jadi mana-mana undang-undang dia nak buat, dia kena mengambil kira kepentingan pendana dia ni. Jadi rosak aku tu. Jadi Allah Ta'ala ni dia buat keputusan tanpa di bawah tekanan, tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa, tak kira malaikat muqarrabin ke malaikal a'la ke tidak dapat mempengaruhi kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi setara mana Allah Ta'ala saya pun tidak dapat mempengaruhi kehendak Allah SWT. Satu yang pada tu pasal dia dana dia menentu. Yahudi ke apa dia sebab dia anggap dia bangsa terpilih. Satu daripada itu mana? Dana itu. Cerita dana, cerita contoh je saat ni. Dia kontrol itu ni semua ni. Mereka takkan dia berkisah ni. Atau boleh berhenti dah tak? Kata Rabi hadis. Apa manusia dahri ni? Manusia dahri itu seperti burung yang dipenjarakan dalam sangkar besi yang tiada sebarang jalan keluar maupun sebesar lubang jarum. Maknanya manusia dahri tadi, oleh kerana dia tidak kenal Allah Ta'ala, jadi dia seperti apa, burung duduk dalam sangkar besi, tak ada jaring pun, dia hanya ada lubang. Jadi lemah situ. Maknanya tak ada jalan untuk dia dapat kenal Tuhan. Dia nombor 4 tu, dia diselubungi dengan kegelapan bahimiyah atau nafsu syahwat yang menghalangnya daripada mencapai kesempurnaan jiwa melalui tauhid. Maknanya sepatutnya dia mengenali Allah Ta'ala melalui ilmu tauhid, maka jiwanya sempurna dan dia dapat menundukkan syahwat dia. Tetapi bila mana syahwat dia tu menguasai diri dia, tutup habis. Bila syahwat menutup habis diri dia, maknanya dia dipenuhi dengan dosa. Jadi kesibukan dia dengan dosa tu sehingga dia tidak ada peluang untuk berfikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Apabila dia meninggal dunia, tabir ni, mana tabir sifat fizikal menjadi luksina. Ini istilah waliullah lah. Manusia ni bila terpisah roh daripada jasad dia, maka waktu itulah baru dia nampak hakikat sebenar. Tapi waktu tu tak ada guna lah. Jadi selama mana roh kita ni duduk dalam jasad, hakikat gaib kita tak nampak. Sebab kita duduk dalam alam dunia ni, alam ajsad. Jadi hakikat dosa, hakikat pahala, hakikat syurga tu kita tak nampak kerana roh duduk dalam tubuh kita, tubuh bahimiyah ni. Jadi mana mungkin dapat melihat benda yang bersifat gaib tu. Jadi bila manusia tu mati, dia terpisah, roh dia meninggalkan tubuh dia, dia masuk dalam alam barzah, maka dia ditunjukkan dengan hakikat hakikat sebenar benda gaib itu. Dan jiwa malaikat-malaikatan memancar sedikit sebanyak. Maknanya pada waktu itu mulalah dia nampak hakikat nilai tentang akhirat, tentang agama tu. Sebelum ni di dunia dia tergelar dengan syahwat, tak nampak. Sementara halangan menghalangnya dalam pengetahuannya tentang Tuhannya untuk sampai ke lingkungan suci, sehingga timbul kesepian besar dalam jiwanya. Ni payah nak payah sikit ni. Maknanya manusia tu bila dia mati, bila dia mati, jadi segala halangan sebelum pada ni untuk dia kenal Tuhan, tak ada dah lah. Waktu ni dia boleh kenal dah Tuhan. Tapi pengetahuan dia tentang Tuhan pada waktu dia duduk kesepian dalam kubur tu tidak bergunalah kepada dia. Itu ayat-ayat waliullah lah, ayat yang secara falsafah sikit.
Jadi waktu tu dia mula kenal dah Tuhan dia. Fa basarukal yawma hadid, pada hari ni penglihatan kamu jadi terang. Jadi nampak hakikat sebenar. Semasa duduk atas dunia tak nampak. Nilai ibadat, nilai semaya 2 rakaat, nilai sekali tasbih dia tak nampak. Penciptaan jiwa dan malail a'la, penciptanya pencipta jiwa, mana Allah Ta'ala dan malail a'la, yang ni majlis makat tertinggi melihatnya semasa ia dalam keadaan buruk ini. Maknanya dia duduk dalam kubur ni, Allah Ta'ala tengok, tahu. Malaikat pun tengok dia. Dalam keadaan buruk ni, mana dalam keadaan dia mati kekufuran, mati dalam keadaan dahri ni, sehingga pandangan kemurkaan dan penghinaan tertuju padanya. Maknanya Allah Ta'ala murka pada dia dan dia dilaknat, dikutuk. Dan terbentuk ilham kekerasan. Maknanya ilham kekerasan ni maknanya diberi ilham ataupun diberikan wahyu kepada malaikat untuk melayani orang yang mati ni dengan kasar, dan hukuman dalam jiwa malaikat. Maknanya malaikat ni mendapat ilham daripada Allah Ta'ala supaya menyeksa manusia yang dahri ini. Oleh itu dia dihukum di alam mithaq. Di alam mithaq tu di alam kubur. Kubur tu di alam pertengahan, alam barzah, alam mithaq, dan alam realiti. Maknanya bila dia bertemu semula ruh dengan jasad dalam kubur tu, alam mithaq, kerana tubuh tak ada, adanya jasad, adanya ruh, jasad tak ada. Kemudian dia akan dihukum selepas pada tu, bila mana dia dikeluarkan daripada kubur, duduk di padang mahsyar. Nombor 400 ni, azab ke atas dirinya bermula dalam alam kubur lagi, yang ni alam mithaq. Maknanya alam kubur tu ruh tanpa jasad. Sehingga ke peringkat seterusnya, mahsyar, titian sirat dan jatuh dalam jurang neraka. Ini alam khariji lah, ataupun alam realiti. Yang ni pada ketika bertemu ruh dengan jasad. Allah Ta'ala kata itulah wa iza nufusu zuwijat, wa iza nufusu zuwijat, dan apabila jiwa itu dipasangkan, dipegukan. Maknanya setiap jiwa tu dikembalikan kepada jasad dia. Wallahu a'lam. Ustaz, kita apa yang boleh menerangkan tentang alam arwah, alam ruh, alam khaliq, alam nafsu, alam malakut, alam misa 1 2, alam barzakh? Mana ni ada kita ada? Baca buku sufi ni berbeza-beza. InsyaAllah bagi pandangan beza juga. Kita pun kau. Tapi kita pakai waliullah ni dalam bab takdir tu. Dalam bab takdir. Sebab takdir tu dia membicarakan tentang alamul amr. Macam Ibn Qayyim dalam alam roh dia, buku dia. Lain. Pula. Jadi payah nak ayat. Kadang-kadang benda tu berselerak sikit. Berselerak. Akhir kita confuse. Jadi kita pun dia sebenarnya kena ada satu sistem tu untuk ada satu gambar raja kerangka yang Ustaz tahu tak? Tentang kita divide alam tersebut, alam misa 1, misa 2, alam barzakh, alam ni. Semua kelompok ni kalau fikir insya-Allah alam misa bakal. Tapi kita rasa kita faham ni dengan hujatullah ni. Saya faham hujatullah. Kalau lain saya baca ada saya pening, kau pening. Dia kena letak Quran depan, kena baca Quran depan, lepas tu bila baca hujatullah clear. Tetapi bila baca Ustaz Ibn Qayyim kalau mana nak cari satu kitab khusus benda ni. Rasa kalau baca tasawuf Datuk Nali bengong lagi. Tu masa dengar Tok Nali tu boleh ilmu tu. Jadi
Nanti dia tanya, ada tak kitab suku menciptakan semua ni clear nama tu? Tak pasti. Tengok dalam ni ke, ada tentang dictionary Al-Yusufi. Lagi pelik. Kita pun bengong. Dia sebenarnya sistem kosmologi ni dah, kosmologi apa dah ni. Asal dalam ayat Al-Quran tu ada tu cara tertib tu, cuma kena kunci-kunci dia baca ala lahul khalq wal amr. Khalq penciptaan, amar tu perintah dia. Lepas tu konsep takdir. Takdir tu benda yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maknanya waktu tu dia panggil martabak qadimah tu, martabak hak dahulu. Sebelum ada alam ni, Allah Ta'ala telah menetapkan gapo akan wujud. Dia kena tengok Quran hadis juga sebenarnya. Baru kita boleh buat sistem. Sebab kita dapat pembahagian dari segi gambar. 50,000 tahun. 50,000 tahun.